Di mana isu penjualan arak ini adalah isu yang kalau kita nak sebut ini adalah kebebasan manusia, ya hatta di dalam Islam pun Islam tidak pernah menghalang mana-mana agama yang lain untuk mereka minum arak. Islam tidak pernah menghalang. Cuma Islam menghalang penganut-penganut beragama Islam saja. Namun kaum yang lain ataupun agama yang lain ini kalau dibenarkan dalam agama mereka. Tapi Tuan Yang di-Pertua, bidang pengajian saya, hatta dalam pengajian di peringkat PhD pun saya belajar dalam perbandingan agama. Saya kira tidak ada agama sebenarnya yang membenarkan penganutnya untuk minum arak. Tidak ada agama. Agama Buddha, agama Hindu, agama-agama ini tidak membenarkan. Jadi saya rasa isu ini dia tidak jadi satu isu yang sensitif bagi agama lain daripada agama Islam. Sebab yang itu satu kenyataan tidak tepat. Agama lain membenarkan minum arak tapi tidak memabukkan. Standard dia ialah jangan memabuk, bukan tak boleh apa kata to taste. Ya, yang harap diperbetulkan kenyataan. Yang berhormat. Yang berhormat maksud tu agama mana? Kita pun agama Buddha. Orang-orang Kristian semasa the Lord's Supper menggunakan the red wine. Masa Nabi Isa pun Jesus masa mengamalkan the last Lord's Supper. The Last Supper mereka menggunakan red wine. Yeah. Cuba saya dari gereja Methodist kita guna Ribena juice. Tapi nak memperbetulkan kenyataan. Okey. Thank you. Okey. Terima kasih kepada Berwas. Saya minta Berwas supaya dia mengkaji betul-betul fakta-fakta agama yang ada, termasuk kalau dalam agama Kristian, yakni fakta sebelum daripada kitab Injil ini dipesongkan ataupun dirubah. Sebenarnya asal agama yang diturunkan termasuk agama Masihi yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihi salam mengharamkan apa jua bentuk arak termasuk minum yang sedikit. Yang disebut dalam kitab ini bidang saya. Saya sebut ini bidang saya. Yang disebut maka nakasiruhu haram faqaliluhu haram. Kaedah iaitulah setiap benda yang kalau kita minum banyak dia memabukkan, maka sedikit pun hukum dia haram. Itu tak boleh di dalam termasuk di dalam agama Kristian dan begitu juga agama lain. Dan ini adalah suatu benda yang sangat baik dalam kehidupan manusia. Dia adalah satu perkara yang baik. Barangkali kalau yang berhormat berpegang dengan kitab yang telah dipesongkan itu, barangkali itu saya harap kata asal seperti kitab pesong ini jangan digunakan. Marilah kita kalau nak tahu tentang agama Kristian, agama Buddha, tanyalah mereka yang beragama Kristian, beragama Buddha. Janganlah tanya orang Islam. Kalau nak belajar dengan orang Islam, tentang Islam, belajarlah dari orang Islam, bukan dari Kristian ke Buddha. Kerana dalam masyarakat Muslim ni, saya harap jangan perkara-perkara yang menyuruhkan dinyatakan dalam Yang Berhormat boleh minta penjelasan. Itulah saya nak buat penjelasan. Jadi Yang Berhormat pasir putih dah jelaskan. Itu jawapan dia. Saya bagi nanti floor Yang Berhormat. Yang Berhormat nak bahas, Yang Berhormat boleh betulkan. Tetapi ini lantai dia Yang Berhormat. Betul. Di bawah perintah tetap tidak boleh mengeluarkan apa-apa. Tak boleh, saya tak benarkan. Sila duduk Yang Berhormat. Tak benarkan Yang Berhormat. Silakan. Saya, untuk makluman Yang Berhormat, saya baca buku-buku yang dikarang oleh para pendeta Kristian. Bukan saya baca daripada buku-buku yang dikarang oleh orang Islam. Saya baca sumber yang asal. Dan ini adalah bidang pengajian saya dan saya sama sekali tidak berhasrat untuk memburukkan mana-mana agama. Kerana kalau ada agama yang membenarkan benda ini, bermakna mereka sendiri memburukkan agama mereka. Sebab arak ini adalah benda yang sangat tidak baik dalam kehidupan manusia. Dia boleh memabukkan, dia boleh macam-macam perkara boleh berlaku apabila berlakunya arak. Sebab itu saya minta pihak menteri supaya buat kerjasama dengan menteri-menteri yang lain. Supaya penjualan arak biar betul-betul dikawal. Biar betul-betul dikawal. Begitu juga dengan pusat-pusat hiburan yang liar. Sebab hiburan ini naluri manusia. Dalam Islam pun Allah tidak menghalang seseorang itu untuk berhibur. Tetapi dia ada batas sempadan dia. Kalaulah hiburan ini lebih daripada batas sempadan yang ada, maka akhirnya dia tidak jadi hiburan. Tetapi dia jadi malapetaka. Pusat-pusat hiburan yang liar, yang dihidangkan dengan arak yang berlebihan, yang diminum, akhir sekali berlaku macam-macam perkara, termasuk apabila mereka memandu, mereka pandu dalam keadaan yang memabukkan. Jadi saya sangat bersetuju sebagaimana yang disebut oleh rakan saya daripada Tanjung Karang. Pusat-pusat hiburan yang liar ini kita test dia punya kandungan alkohol di dalam tubuh manusia tu waktu keluar daripada pusat hiburan yang liar ini. Kalau kita nak test waktu aksiden ataupun lepas daripada aksiden pergi hospital apa semua sekali kemudian baru nak test, saya rasa ini tidak menyelesaikan masalah. Kalau COVID kita boleh test setiap kedai dan seumpamanya kita boleh test, maka mengapa kandungan arak ataupun alkohol ini kita tak boleh test? Baik.